Kali tu runtuh rumah mana? Tak sekali. Dia nak tunjuk betapa kosongnya kawasan tu. Bila nak tunjuk betapa tak ada apa dalam tu, maka dia runtuh berkali. Tapi bukan nak kata dengan hakim gelak kami. Kenyataan yang sangat nyata depan mata kita berlaku. Orang lain duduk fikir, baru ada kai, nak mengaji ingat benda-benda lalu ni kan. Nak tengok apa jadi tu. Guru apa kot. Kita seronok. Faham tak? Masa bagi mandi mayat dia pun kita seronoklah kenyataan tu dapat kita tengok kan. Jadi kalau orang tak tahu, jadi begitu. Orang Mandi mayat begitu. Kita dia bagi tahu kat saya masa tu, dia kata 20 tahun. berapa lama dekat 20 tahun ni baru jumpa pula seorang ni, dia kata. Dua mayat yang ada hidup dia bagi mandi mayat, dia jumpa mayat macam ni. Bukan kita bercakap, tu orang fiqh bercakap. Orang dah buat kerja tu. Dia pula beritahu, aku tahu hang dari kecil ni lagu mana sejarah hang apa semua. Oh, dia orang bagajah belakang. Tu lah. Nak jadi cerita, Alhamdulillah tunjukkan kenyataan. Abang keluar masa tu main abang kat orang kampung. Ayah tak ada dah. Abang pergi kat ni. Lepas tu abang mandi mayat tu. Dia kena ayah. dah. Abang masa ayah tak ada dah, abang turun naik kereta dengan mi tahu pasal mi duk ala ustaz ni. Bawa abang pergi dekat ni, abang dekat Bansai ni. Sampai kat Bansai tu, abang nak jumpa lah Ki, menantu Pak Mat. Nak percaya dia kot dah itu nak abang hantar ayah tak ada. Lepas tu pipi mereka yang lain dia kata abang hantar ayah aku dah tak ada, meninggal nak abang ni. Tak ada respon lah. Masa tu pun tak ramai dah 3-4 orang. Patah balik pipi. Abang tak mau naik atas lah. Abang jalan terus sorang-sorang. Jalan terus sorang-sorang. Abang tak mau naik atas pasal atas ramai lah. Abang jalan terus sorang-sorang. Kata dia tu keluar, ni boleh pergi tanya Asad Waris ni, Arifin bin Ali. Saya tahu pasal kau nak pergi mandi. Saya anak dia. Mai tolong. Pasal dia seorang. Orang mengantuk di sorong bantai lah. Berapa jam? Tu dia ni, dia suruh ni, lepas tu abang tengok macam tak cukup ni aku dengan dia ni. Keluar panggil Makno lah Rimai. Makno kita kan, Makno ni lah. Jadi masa tu kami saling senyum lah saya dengan Makno. Sebab kita nampak kenyataan tu, tangan duk atas ni saat tu kulai-kulai jatuh. Boleh angkat lagu tu, dia senyum tengok. Dua-dua kami kira sedih pun sedih. Sedih bukanlah sedih sebab dia meninggal. Sedih kira mana nak cari lagi orang macam tu. Ni dia tak ada lah ni. Cuci ayak, cuci gigi dia, cuci ni apa semua. Tengok ni, dahi dia ni macam jolok straw masuk ni. Dia punya urat ni naik. Alah. Makam Abu Qasim Alip ni semua lampu habis. Jadi perjalanan yang dia ajak tu, dia kata macam mana mudah apa semua. Dia tu tekan perut dia, korek tai tak ada. Dia kata ni puasa. Dia kata. Steady lah. Kan kata muka dia kurus ni masa meninggal tu jadi macam orang muda. Naik habis pipi semua penuh habis. Ada gambar tu bang. Tadi handphone abang dah hilang. Abang ambil gambar kan. Muka badan dada naik balik apa semua. Jadi macam orang muda. Bayang doktor tarik kat tangan ni, tiup jarum ni sampai ke dalam kubur darah tu menitik. Kain kapan dia tu kan, sebelah merah bila tangan dia duduk gitu. Yang darah ni duduk menitik sampai ke sini. Kalau bangkai tak keluar darah dah. Kering dia jadi darah beku keras. Kan? Duduk beku keras. Yang ni darah panas hidup mengalir. Dia bukan mati, dia nak kembali. Ini cuma perpindahan saja. Bergaduh lepas tu duduk tu kubur dia jadi berlubang tak mampu. Sebab saya balik badan yang ramai. Kalau dia pergi dia tak balik itu balik. Yalah, pasal dia nak tunjuk tu sebab ada satu bila Yun buka tadi bab syariat dengan hakikat ni yang ramai orang salah faham. Yang orang nak ingat syariat ni adalah 5 waktu tu. Yang 5 waktu tu puasa zakat fitrah haji ni apa semua tu.
very much part of syarak. Okay, yang tu nama dia solatul fa'ilun. Syariat ni adalah 7 sifat makni. Hakikat ni adalah 7 sifat maknawiyah. Tak boleh bercerai-berai. Itulah maksud orang cakap ngaji macam mana pun, kalau boleh syariat dengan hakikat ni jangan bagi bercerai-berai. Memanglah. Dah satu wali Hindu kata, you tu Islam apa semua, dia orang ni setengah-setengah orang agama, ada orang kalau mati mau masuk syurga makan makanan sedap-sedap. You percaya ke itu? Saya percaya, saya cakap. Habis itu perempuan bidadari cantik-cantik pakai ni seksi-seksi semua boleh nampak dalam. You percaya ke? Saya percaya. Quran ada, saya kena percaya lah. Tak percaya buka surah Waqiah. 20 nak baca surah Waqiah ayat 25 sampai ke 38. Yang cerita pasal golongan kanan ni. Lepas tu dia kata isteri mereka yang sentiasa dara. Isteri mereka, bukan isteri mereka. Yang lain pula dia kata bidadari. So, okay. So, bila cerita kat dia ada benda tu. Surah Waqiah, kita cakap ini macam ada Quran dah. Tapi apa macam kalau orang mati, dia punya ini badan, tubuh badan semua sudah ulat suruh makan, cacing suruh makan. Kalau Hindu, dia orang ada yang bakar. So, you punya soul balik. You punya roh balik. Roh bukan laki, bukan perempuan. Tak makan, tak minum. So, you tell me now, what is the point? Perempuan cantik, bidadari ada. Kalau roh dia bukan laki, bukan perempuan. Tak, contoh tak ada. Tak, ramai pilah daging belah tengah macam mana pun. Contoh tak ada. So, bagi dia macam tu. Sebab jasad kita ni yang menterjemahkan dolphin dengan Bermuda Triangle, iaitu jantina tu tadi. Tapi bila itu dah tak ada, balik roh saja dia cakap. Ya, cakap that's make it sense and that is okay. So dia kata, but okay on your believings, not mine. Some orang Melayu, saya cakap, orang Islam pun percaya macam you. Memang ada macam tu, saya cakap. Tetapi kalau kita orang baca fitnah kubur, kita baca cerita-cerita kubur, alam kubur, fitnah dia apa yang datang dalam dua fitnah dan fitrah tu. Dalam alam kubur dan 7 hari tu ada fitnah dan fitrah. Apa yang datang? Kita study ni barang, kita tahu. Lu, pasal lu ingat ni 7 sifat magni yang you buka tadi, syariat tadi tu. Lu punya. Itu pasal dia tinggal dalam Tuhan Maha Kaya, Tuhan Maha Memberi. Kalau you kata you punya, dia bagi ya, ambil ya. Dia tak ambil lah, dia Maha Kaya. Ambil lah. Tapi macam mana hang nak jaga benda yang hang tak ada kuasa nak jaga? Dia kata pelihara lah. Solat pun hang tak boleh nak pelihara. Hang ada pelihara waktu dengan rukun. Apa cerita? Kusyuk dan tawadu tak ada juga. Surah Mukminun ayat 1 dan 2. Beruntunglah orang-orang mukmin, iaitu orang-orang yang khusyuk dalam solatnya. Beruntunglah. Opposite beruntung apa? Rugi. Clear. So sekarang saya cakap kat India tu. Sebab, okay, you sini duduk. Okay. Tiba-tiba saya punya handphone suruh tinggal. Saya jalan pergi sana Caltech. Ayo, saya punya handphone suruh tinggal rumah Ramasamy. Saya patah balik. Tinggal di mana tempat? Adakah you mau kata ini saya punya barang? Takkan kata lepas nak angkat balik, ini you punya barang. Sebab I punya barang. Kalau you punya barang, you main angkat balik. Tapi kalau ini Allah Subhanahu Wa Taala, kita punya Tuhan punya barang, dan kita cakap bukan kita punya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. So dia tak mau angkat lah. Dia pasal dia fan square. Dia tak akan tinggal suatu benda
Berkata-kata. Dia jaga. Hak dia ambil balik. Tetapi bila you kata ini saya punya, ini hak saya, ini diri saya, ini harta saya, ini rumah saya, ini kereta besar pun saya punya, semua saya punya. So dia tinggal lah. Cakap, ini tubuh badan. Ini. Kalau ini contohlah, ini you punya tangan, ini you punya baju. You punya tangan pergi ni macam, you punya baju ikut lah. Ikutlah. Okey. You punya roh, you punya tangan. You punya jasad, you punya baju. You punya roh pergi, baju tak nak ikut lah. Contoh. Okey. Tangan ni seolah-olah roh. Baju ni, lengan baju ni adalah jasad. Kalau roh ikut ni, jasad ikut. Lengan baju ikut tak kalau tangan ikut ni? Okey, contoh dia, ni roh, hak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Dan ini baju ni, lengan baju ni adalah jasad. Hak milik Allah Subhanahu Wa Taala juga. Takkan dia tak ikut sekali. Itu sebab dalam kubur ada orang yang mengaji dapat tanggan diri dan nafas. Guru saya cakap, mereka sudah selamat tapi belum boleh pulang lagi. Tetapi apabila kamu talqin sebiji ni, balik. Ada orang duduk tengah ni pokok besar nak buat highway. Korek pokok besar ni, bawah tu ada mayat. Berpeluh lagi day. Ulat apa tak sentuh, macam mati baru tak sat. Tu macam mana pula? Bila saya kupas kat dia, lu mari menajam, lu ada ini 7 sifat mani. Apa itu? Saya cakap ayat ilmu kudrat iradat samak basar kalam baru terang. Macam ni yang ada tulis kat sini. Tubuh badan, otak, kaki, tangan, hati, telinga, mata, mulut. 7 sifat mani tu semua ada dekat lu. Baru dia fikir, wah, itu apa macam lainnya suruh kena bakar semua apa macam. Mana nak beritahu dah. Naklah masuk macam tu lah. Kita jawab macam tu lah, mana nak beritahu. Sebab depa pun ada jalani dulu. Mahavira apa semua. Yes. Kalau jumpa satu Buddha, dia cakap, you Buddha, you Buddhist? Ya, Buddhist. So you follow who? Of course Buddha. Buddha never Buddhist. So that's conversation, kind of conversation. Jangan protes agama mereka. Jangan protes kepercayaan mereka. Tapi bincang something is fishy. Something is fishy there. You concern yourself Buddhist, then you gonna follow the tracks of Buddha. But Buddha are never Buddhist. So benda-benda macam ni. So dia follow siapa? Morgan Sivan Sakti, Vishnu Shiva, ni semua ni Saraswati, semua ni depa follow siapa? Yang dalam Hinduism ni. Bila depa mati, baru orang kanan depa, orang yang bawah depa tu buat potret depa, maka terhijab di situ. Sebegitulah juga kita kalau orang buat potret Muhammad, tengok Nabi Allah Idris punya followers. Seorang tak tahu. Sebab itulah Muhammad tu tak berwajah, dia tak berpotret, tak ada patung. Dan bila kita nak mati pula esok, kena ikut Muhammad. Nak ikut macam mana, bukan kita hidup pada zaman tu. Something is fishy here. Buddha ikut siapa waktu dia hidup? Dia hidup, dia ikut siapa? Dia sembah apa? Tak ada patung Buddha depan dia. Shiva, Vishnu, Mahavira, Hari Krishna, Morgan Sivan Sakti, all those prophet before Muhammad, Muhammad itself. Dia pun ikut siapa? Dan Hambali, Hanafi, Maliki, Syafi'i ni beriman kat siapa? Kalau kita nak ambil mereka sebagai mazhab, itu ini, okay, no problem, as you like. But my question is, mereka ni beriman kat siapa? Beriman kat Allah dan Rasul lah. Allah dan Rasul berserta dengan hang. Hang ni masalah apa? Adalah satu grup ni nak gosok saya di Germany lah. Underground lah. Cerita pasal Syiah kat saya belum bla.
Syekh ni, they have a problem between Muhammad and Ali. They misunderstood Ali. You cerita lah. Saya kata, so what do you want me to do? You bagi konsep dan idea, telling story to me, this and that. You want me to believe what? Tuhan kata dia berserta di mana saja kamu berada. So why I need this kind of people? Macam tadi duk jual. Tadi Yun, satu perempuan mai, abang bagi nombor phone Yun. Mai dia kata, lepas kau nak dekat Penang ada satu guru mursyid. Saya kata, how do you know dia mursyid? Pasal dia mesti tak pernah kata dia mursyid. Kalau Tuhan berserta dengan kamu, lam rasul anfusihim wa fi anfusikum rasulullah. So, apa yang tak kena dengan kamu? Aku lebih dekat daripada orang Amreh. Surah Qaf ayat 16. Aku berserta di mana saja kamu berada. Surah Al-Hadid ayat 4. So, kenapa perlu orang lain? Padahal dalam satu ayat dia kata, sesungguhnya kamu tidak bertanggungjawab ke atas amalan mereka, dan mereka juga tidak bertanggungjawab ke atas amalan kamu. So, kita jumpa guru ni, guru tu untuk memperkenalkan kepada kita yang sebenar-benar guru tu kita lah. Mana boleh Pak cakap ni Pak, aku banyak tak faham ni, benda-benda aku duk buat pun leceh. Itu perbuatan. Buka cerita Kamaliyah, buka cerita Mardiyah, nafsu, proses yang tu dulu. Kau nak cakap bab perbuatan, sesungguhnya Muhammad itu maksum, tidak terlekat satu dosa yang telah lepas maupun akan datang. Muhammad mana? Allah masih berselawat ke atas Muhammad. Kalau begitu Jibril goyang kaki ya, tak payah ni Muhammad tak ada dah, habis dah pencet dah. So hari ni this is we need to be processed about. We got to be real, we got to be honest, we got to be sincerely. Susah nak jadi honest ni bercakap. Dengan orang lain dah tentu lagi susah, sebab mereka tak tahu apa perasaan kita. Orang tak tahu, dia boleh jumpa every evidence yang boleh suspicious, create suspicious, tapi tetap right by Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala mengetahui baik dan buruk. Bukan hang. Hang tahulah hang tu baik ke ada. Hang tahulah hang tu apa dia. Tetapi dia kata dalam surah tadi, surah Al-Baqarah ayat 14. Tuhan syaitan mereka kan. Dan dalam surah lain pula dia kata Tuhan mereka. So benda ni duk datang mana? Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, duk datang mana? Qalbu mu'min baitullah, duk datang mana? So the question is, di antara nas mukmin, siapa dia mukmin tu? Dalam Quran cerita punya banyak. Orang mukmin tu orang lagu mana? Berjubah serban ke? Saya tak mau nak cerita how scary Malaysia is now. Mak mereka bunuh tauk dalam jamban. Orang nak hantar anak pergi tafiz pun seriau. Macam-macam jadi. So kita nak cari ni duk tak mana? Pasal pakaian totally bullshit. Itu sebab aku stay macam mana aku. Aku tak mahu tengok pakaian aku. Makcik mai pun aku macam ni, orang tua mai pun aku macam ni, tok mai pun aku bersembang aku macam ni. Aku tak ubah ni orang tua tengok aku pelik lagi. Dia kata ni pantau lah mereka ni kan, rambut panjang jahat, lagu ni pelik. Tak peduli lah. Amai nak saya apa? Amai nak tengok jubah serban pergi masjid lah. Dah tentu ustaz-ustaz beri syarahan tentang jubah serban. Ini bukan majlis fiqh. So, that's segala-galanya adalah ada pada diri kamu. Termasuklah Allah dan Rasul.
Itu sebab bila kita nak bicara tentang ma'rifatullah, yang pertama sekali, sebelum kamu melangkah masuk ke singgasana atau situations ataupun ni orang panggil apa, majlis makrifah ke apa, ataupun masuk ke dalam kesedaran makrifah tu, yang pertama sekali, awak tak perlu ada. Awak dah telah tiada. Awak telah binasa. So macam mana istilah awak dengan Tuhan? Maka bergegaslah kamu kembali ke makam syariat. Apabila kamu kitab mengenal Allah ni. Tak kala kamu berada di makam makrifah, bergegaslah kamu kembali ke makam syariat. Tapi orang dah ingat syariat ni baik dan buruk, sah haram batal itu apa semua. Itu konsep dan idea hukum dan hakam. Syariat ni adalah kezahiran ni lah. Kasih sayang je, dia tak ada lain, kasih sayang je. Kalau dia suruh berlaku, jadilah pemaaf, buatlah yang makruf, berpalinglah daripada mereka yang bodoh. Tetap atas dasar kasih sayang, bukan benci. Surah 7 ayat 199. Tetap atas dasar kasih sayang. See? Member bagi tahu. Ni hampir bubuh dalam Facebook yang Syiah tu semilih. Ni pok ni depa ni apa majlis apa Kabbalah ke apa tak ingat dah. Apa punya majlis tu 10 Muharram ni. Apa? Ha? Majlis apa tu? Yang lepas semilih. Tak ingat dah. Dia marah saya. Lepas tu saya katalah kat dia balik. Saya kata kat dia. Dia kata kalau betul hang nak makrifah, hang kena faham baik-baik. Kejadian Nabi Allah Musa AS bertemu Nabi Allah Hidir AS. Tikam budak kot. So ni semua sampai. Ya Allah ya Tuhan, aku kata aku tak peduli dia tu nak buat apa. Tetapi dalam Quran ada cerita, tak kala dia panggil budak tu, dia letak di pertengahan batu yang besar. Dia tak tunjuk kat orang. Apa ni, tunjuk kat orang dengan gendang bunyi, dengan menyanyi-nyanyi apa semua ni, betul semilih budak. Pakai jubah serban, bukankah satu penghinaan kepada yang baru kata jubah serban tu Islam lah. Hari ni, how do you answer these things? How do you gonna explain it? Mereka pakai jubah serban, mereka buat benda tu. Whatever it means, I don't give a damn red ass. Ups to them. Okay? Kalau mereka kata, at least salah satu anak mereka dah ada dalam syurga. Mereka dah hantar. Mereka fikir macam tu. Konsep mereka. Dan idea mereka. Percayaan mereka. I don't mind. Tapi bila hampir public macam tu, pakai jubah serban, buat di dalam kalangan ramai, dapat kat mata orang-orang bukan Islam, dia chop semua. Dia pukul semua. Pukul kata. Whatever you understand, it's up to you. Dibuka, dilindung, rahsia tetap rahsia. Tetapi yang hampir umumkan pasal apa? Dah jadi celau lah. Bila cerita Nabi Allah Hizir menikah budak tu, keluar dalam surah At-Taubah atau surah Al-Kahfi. Sesungguhnya kami khawatir. Dengar baik-baik. Kami khawatir budak itu akan menyesatkan kedua ibu bapaknya. Okey. Ada tulisan kami khawatir. Dalam surah Yunus pula ayat 62, sesungguhnya tiada kekhawatiran bagi wali-wali Allah akan sesuatu yang tidak baik. Dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Yunus 99 pula Allah berkata, adakah kamu memikir yang kamu boleh buat segenap umat manusia masuk Islam ni? Dia kata macam itulah. Dia tanya Muhammad, hang fikir hang kan nak bagi orang ni beriman? Lepas tu pula surah An-Nahl, surah 16, An-Nahl 16. An-Nahl, okey. Surah An-Nahl ayat 93. Dia bagi tahu pula dia yang menyesatkan, dia yang beri petunjuk. Dan surah
Ibrahim ayat 4. Dia yang menyesatkan, dia yang beri petunjuk. So hari ni macam mana? Kalau nak sembang benda ni. Ceramah ayat asal Ustaz Fiqah boleh tanya. This dua statement yang berlainan. Tapi dia ada jawapannya. Bila benda tu dah terjadi kalaupkan ramai, yang perlu adalah alasan. Tidak mereka tak tanya kenapa kamu melakukan. Tetapi yang orang mencuri yang tak diketahui oleh siapa, maka tak. Di antara dia dengan kalaupkan yang ramai, syarak, whatever it is, can be called. No problem. Berapa ramai menteri-menteri berlasah duit berapa banyak, still walking free. Tapi tanya, pasal apa hampa mencuri ni? Berbagai-bagai alasan. Kena tiba yang berherot muka-muka tepi jalan. So, bila kena dikalayakan, you have to have reason. You have to have, baiklah saya bersalah. Tetapi bagi para makrifah, dia melihat lain. Who am I to judge? While you yourself accept that kind of doing. Bawah ilmu tu apa? Bawah kudrat apa? Bawah? Atas berkuasa, bawah berkendak. Berkendak berkuasa. Yang ni budiran, muridan. So this kind of things, tauhid dia jatuh dalam gulungan pecahan nafsu mardiyah, kamaliyah. Nak pergi insanun kamil, kena faham benda ni. Tidak tak lepas. Kamil perangan ni. Tauhid, tahqiq, tajalli. Baru nak boleh pi depan tu. Belum masuk lagi. Proses equal. You akan hilang kawan banyak. You akan hilang kawan yang baik. You akan hilang kekasih. Akan start buat bagi you jadi roplah. Bagi jadi marah. Try not to understand you. Try to against you. Begitu juga kawan-kawan. Tiba-tiba memilih untuk menjauh atas alasan berbagai-bagai. Banyak kawan-kawan saya. Banyak. Kadang-kadang mai saya kata, you adore me too much, you will turn and against me, matter of the time. Itu sebab para sufi masa tu dia akan dipisahkan dengan secara tak langsung dengan yang ramai. Sebab dia melihat kedudukan ni. Dan dah faham ni nak main dia pula macam mana. Macam mana nak main tu saya cakap. To understand one thing. To walk, to go along with your what you have understood. It's not easy. Pasal kamu akan berjalan dalam yang ramai. Itu ada setengah orang pilih wali hakikat. Dia tak peduli dia nak buat apa, dia buat. Dia nak buat cerek besar dalam tempat dia, dia buat. Dia nak buat apa, dia buat. Tak tahu sama, hampa buat lah. Apa masalah? Hampa nak suspicious. Macam mana dia ni apa pula ni? Ni jenis apa? Itu orang biasa ya. Might bother you, doesn't bother me. Sebab nak mati pun isu aku. Nak jawab pun aku. Nak kembali pun aku. Agama, ilmu Allah Ta'ala ni, agama Allah Ta'ala ni adalah agama very individual. Penuh kasih sayang. Hampa bagi kasih sayang kat dia ke ini. Buang negativity. Try buang. Itu sebab kadang-kadang guru makrifah yang saya baca ni dulu sejarah mereka dah jadi gila. Anak murid buat silap dia, maki kat kau. Maki saya tak ingat lah. Atas dasar sayang. Aku kan marah hang. Aku marah perangai hang. You see? Perangai boleh ubah. Hang tu macam tu lah. Tengok muka dia pun meluat. Orang fikah kata. Lah, kalau aku baik pun muka ni juga. Kalau aku jahat pun muka ni juga. Serta mana yang pun meluat? Wajah ni ke? Silap. Guru, dia tak meluat kat appearance. Dia meluat asbab. Bukan sebab musabab.
Walaupun dia tahu siapa hang, tapi dia nak kena ajar. Dia tak tentang hang dengan, dia tentang dia maki hang, tapi hati kasih, dasar kasih. Mak marah bagi penampak, bukan benci. Saya dia peluk balik. Hampa tak tengok Aminah Ghazali kenal aku macam mana. Hampa cuma tengok masa video yang tengah rancak lah. Masa aku nak bagi pelajaran. Aku terkekeh macam tikus lari. Minta maaf. Masa tu tak boleh cakap Melayu tu lagi. Pasal umur 3, umur 4, awak kena jadi garang. Umur 5, umur 6, awak difference. So, benda macam ni nak cakap, nak bawa ni macam mana? Dia maki all out. Kalau saya bullshit, awak tengok dalam Bible. Jesus masuk dalam market, ada satu perempuan tu macam kena histeria. Dia pergi penampak perempuan tu. Dia kata, apa siapa yang pukul perempuan ni? Aku tak pukul dia, aku pukul iblis dalam dia. Tu cara dia cakap, Jesus. Sedangkan Jesus satu orang yang relax. Apa Yun? Si kena? Sakit perut. Abang ingat abang ada ubat sakit perut? Tak, ambil yang tu dulu. Yang tu dia Jerman punya. Dia cuci terus segala yang apa ni, bakteria. Ambil 2 biji lah. Ha? Ambil tu dulu pasal dia tidak lagi exhaust rosak. Abang itu exhaust hitam dan kuning pun exhaust jadi merah. Itu sebabnya perjalanan tu kena faham baik-baik. Faham tak? Bila awak nak pergi satu peringkat tu, macam-macam awak nanti kenal. Bukan dia, masa tu dia bukan boleh diambil sebagai dugaan dan ujian. Itu sebab orang kata mengaji ni, bahaya, banyak ujian. Saya kata ujian yang dalam makrifah ni bukan ujian yang macam mana ujian dalam fiqh, hampa punya anggap. Dia nak pasak masuk, bukan dia lempar keluar. Ujian dalam fiqh akan berkesudahan dengan hukum, dengan hakam. Yang ni total okey. Total okey. Dia nak bawa ampi satu tempat ke total okey. Macam mana pun tak apa. Tapi kalau terjadi di kelayakan ramai, kalau aku perlu marah, aku marah. Kalau aku perlu alang leceh, aku leceh. Tapi kalau terjadi tak ada orang tahu, lain clear. Total okey. Banyaklah kalau kita nak proses. Benda ni. Tapi dia akan jadi lagi best, lagi syok kalau kita proses. Ada benda tak boleh nak proses umum tu Pasal entahlah, pokok fiqh ni pun layan juga. Lagi ampi. Macam mana? Yes. It's always like that. The same old shit, different days. The same game, different player. It happens. Trust me. Waktu dia suka tu macam mana pun tak apa. Pergi tunggu kat airport ke, tunggu kat mana ke, aku nak turun main, boleh. Tunggu kat KL Central pun boleh. Tengok. Bila dia benci ni, seorang yang kawan aku main tunggu. Ijam tukang karut tu. Bila masa aku balik pun, waktu aku kena teruk ke, aku kena apa, dia tunggu. Sebelum tu ramai. Nak hantar aku balik pun ramai. Sampailah satu ketika tu aku balik seorang-seorang. Ijam ada show, Ashraf tak lemai, balik seorang-seorang. Aku senyum kat airport tu. Sempoi yang punya game tu. Sempoi yang punya game. Hang percaya cakap aku, last kesudahan pelajaran tu hidup setelah hang dengan diri hang. Kita pecah jadi 2, tak kisah. Sebab apa? Sebab nak ambil faham. Allah pun berselawat atas Muhammad. So, kita pecah bagi jadi 2. Setiap yang 2 tu terterbit daripada yang satu juga. So, beritahu bila hang seorang-seorang itu. Bukan senang nak lalu track ni. Aminah Ghazali tu support aku.
Kanan aku call, Papa rindu. Dia kata tak apa. Baru ni dia kata tu. Aminah, Papa rindu, Aminah, Papa rindu gila-gila. Kita nak abang tak mau bagi mereka rasa kita ni lupa mereka. Pasal kita terlajak 3-4 hari tak kontak. Dah lah dia kata tak apa. Aku kata apa dia tak apa Aminah. Dia kata dah selalu dah duk rindu. I mean, it make it easy. Put you to the right thing. Dalam surah Al-Kahfi ayat 88. Kami hanya perintahkan kamu benda yang mudah. Bukan kita duduk dekat Al-Baqarah ayat 45. Sesungguhnya sangat berat. Solat tu ingat Allah. Kalau yang tadi surah Al-Fusilat tadi, surah 41 ayat 53-54. Macam mana kita nak pecah tu? Menyeliputi. Macam mana Han nak ingat? Han nak ingat benda yang tak ada. Ingat ni fungsi dia bila satu benda yang tak ada. Bila satu benda yang mana aku tak lighter aku ni? Haram semua tadi duk ada tak ni. Din lah. Wahab lah. Macam tu. Tapi kalau lighter duk ada depan, sambil seorang ni boleh cerita sambil jalan buat dua benda. So, kalau benda yang ada, nyata, wujud, berserta, Han nak ingat macam mana? Han realize. Release. Then you relax. Pasal kesudahan dia, kalau masih lagi berhuruf, masih lagi bersuara, masih lagi boleh bercerita, masih lagi boleh. Kadang orang kata, lepa ni mengaji apa, masih lagi duk menyebut surah dan ayat. Iyalah! Kalau untuk sendiri tak payah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 106, kita faham. Tapi bila dengar yang ramai, perlulah benda tu. Pasal benda tu lah yang diturun untuk yang ramai. Pasal apa? Apa ingat bersmat boleh cakap ke tu? Masih lagi duk bersurah, masih lagi duk berayat, duk sebut ayat. Belum lagi. Memang belum lagi dah pada mata hang. Aku duk bersembang dengan siapa? Ada makhluk depan kot. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah untuk segenap umat manusia. So apa masalahnya? Bila aku duduk dengan diri aku tak perlu itu. Allah berserta dengan aku. Cukuplah. Allah saja yang mengetahui. Takkan hangpa nak condemn bila hangpa nak guna smart word, smart conversation by saying lah sembang masih lagi duduk bersurah ayat lagi, duduk pakai ayat dengan surah lagi, macam mana makrifah? Iyalah, makrifah tu apa dia? Tak boleh nak compare terus. Kalau hang nak compare hang yang makrifah dengan aku yang makrifah, tak boleh, batal. So, where is this conversation appear? How can it appear? Itu saya kata bab makrifah ni siapa orang tak boleh sembang. Ditalkin, diijazah balik pada syariat, iaitu tutup yang tu. Aku selama ni sembang, waktu aku buat tour dekat Johor, kawan ayah aku lah, yang ayah aku talkin kat dia ni. Dia berumur lah. Dia main kat aku, dia kata, engkau ni lepas duk buka lubang, tutup lah sama. Kali tengok dia pegang bau tua dah. Tolong tunjuk apa yang saya duk buka dan yang nak kena tutup. Kenapa cakap macam ni? Saya cakap dia tua, kita hormat. Dia pun guru. Kami dua orang dia pegang aku pergi tak di tepi. Aku tak tahulah siapa nak cerita apa kat dia. Lepas tu dia kata, saya kata selama saya sembang ubudiah semata-mata, mawujud semata-mata, saya tak pernah cerita pun rahsia Tuhan itu sendiri. Arwah Pak Abu kata, rahsia Allah Ta'ala itu walau sama ahli pun belum tentu boleh bongkar. So macam mana? Yang ditalkin tu sama ahli dapat benda yang sama. Faham baik-baik. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa man arafa rabbahu fasada jasad. So rahsia siapa? Kalau rahsia Allah Ta'ala itu, rahsia dia macam mana? Syah ada rahsia. Okey? Kalau Syah tak ada Syah. Faham? Okey? Bukan rahsia Syah.
Tapi kasih ilmu sama lah. Kasih yang saya dapat di talqin, dibagi zikir. Sebutir ni puji apa, daim ni puji apa. Daim tu bukan rahsia. Orang tak tahu. Tapi kalau tahu, menyata dengan sekalian alam memuji. Rahmat Allah SWT ni, rahmat Muhammad ni, sekalian alam memuji. Mana awak tak tahu. Kalau jadi rahsia, tak tahu langsung. Tak dengar langsung. Siapa pun tak tahu. Tapi rahsia Allah SWT tetap rahsia Allah SWT. Atas sini, saya kata, ingat dulu Pak Abu cakap, kalau orang ni nak rahsia, orang ni rahsia sampai bila orang nak ngaji. Dia kata, kau buka terus. Tak, saya tak akan buka terus. Saya akan buka dengan tertib. Biarlah semua orang bila tengok video saya cakap, dia ni belum lagi. Tak apa. Atau dia ni mengarut, dia ni tak betul. Tak apa. Dia ni sesat. Tak apa. As you like. Saya tak rugi seduit pun. Kita tak rugi seduit pun. Ya. Sebab kalau awak tahu sesungguhnya yang memuji Allah Ta'ala itu adalah Allah Ta'ala itu sendiri. And the only guide to God is only God Himself.